Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, telah kami fardukan kepada kamu ibadah puasa seperti mana telah kami fardukan pada umat sebelum daripada kamu. Semoga kamu beroleh taqwa. Terima kasih kepada pengerusi Tuan Haji Ahmad Sazali, Haji ya, sidang hadirin muslimin muslimat dan penonton yang mengikuti secara langsung untuk kuliah zuhur pada tengah hari ini, hari ke-12 Ramadan. Anjuran pejabat yang amat berhormat Menteri Besar dari Kedah Darul Aman. Alhamdulillah, kita rafa' syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat yang Allah berikan, kurniakan kepada kita. Nikmat yang kita nampak, yang kita rasa secara sedar, ataupun nikmat-nikmat yang kita tidak rasai, tetapi sebenarnya ia merupakan nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku manusia, ataupun kita yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai manusia yang beriman, tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita menyebut nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, sudah pasti nikmat iman dan Islam. Nikmat diberikan kehidupan, dilanjutkan usia kita. Masih lagi Allah berikan peluang untuk kita berada di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan di bulan ini, khusus kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin, sidang penonton yang dikasihi sekalian, sedar ataupun tidak sedar, apabila kita menyebut kita telah pun berada pada 12 Ramadan. Kita telah berpuasa masuk hari ke-12. Sudah 12 hari kita berada di bulan Ramadan. Masih ingatkah kita doa yang sering kali kita ulang, yang diajar oleh salafus salih kepada kita, khususnya menjelang bulan Rejab, kita berdoa dengan doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatikanlah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, panjangkan usia kami, sampaikan kami untuk berada di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, sedar ataupun tidak sedar, sebenarnya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
bila kita telah pun berada di 12 hari Ramadan. Makna dia Allah Subhanahu wa taala telah berkenan. Allah telah memberikan kepada kita ruang peluang untuk hidup di bulan Ramadan ini. Hajat yang kita minta, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah dikabulkan untuk kita dipanjangkan usia berada di bulan Ramadan. Oleh itu marilah sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dipanjangkan usia. Syukur Allah makbulkan doa kita. Mungkin di kalangan kita dia tak nampak Allah kabulkan doa yang telah pun diminta ini. Kita duk mengadu, kita duk terasa ataupun duk fikir benda-benda lain. Yang mungkin ada lagi hajat-hajat lain. Tetapi tanpa kita hiraukan hajat kita, rintihan kita, munajat kita, doa kita, untuk Allah panjangkan usia sehingga berada di bulan Ramadan ini telah pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tanda syukur sudah pasti dengan kita melaksanakan segala yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jugalah maksud taqwa yang diperingatkan kepada kita, khususnya orang lelaki, setiap minggu. Mimbar Jumaat, khutbah Jumaat, khatib memperingatkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih. Maksud takwa, buat segala yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang. Dan sebenarnya tuntutan bersyukur, tanda kita syukur, itu jugalah buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang. Jadi muslimin muslimat, sidang hadirin, sidang penonton yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama di hari ke-12 ini Ustaz mengajak diri Ustaz dan kita semua, kita bentangkan, panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah Allah Subhanahu wa taala kurniakan dengan memakbulkan doa yang kita panjat kepada Allah sejak 2 bulan yang lepas, di bulan Rejab, bulan Syakban, dan alhamdulillah kita masuk dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin, sidang penonton yang dikasihi sekalian. Apa penting kita minta untuk Allah panjangkan usia kita di bulan Ramadan? Pasal apa orang nak sangat untuk Allah panjangkan usia kita di bulan Ramadan? Doa yang diajar kepada kita supaya Allah panjangkan usia kita dalam bulan Ramadan, bagi kami ada kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan. Sudah pasti kita semua tahu ganjaran, kelebihan, gandaan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada orang yang beriman dalam bulan Ramadan ini. Mungkin dalam sesi kuliah-kuliah tazkirah yang terdahulu, ada alim ulama kita, tuan-tuan guru kita, ustaz-ustaz kita telah pun menyentuh tentang kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Ada Lailatul Qadar, beribadah pada malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Ganjaran pahala dia beribadah pada malam tu 80 tahun, 4 bulan. Besar, lama, tapi beribadah semalam
ganjaran dan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan sunat yang kita laksanakan di bulan Ramadan, Allah berikan ganjaran pahala amalan wajib. Amalan wajib yang kita laksanakan di bulan Ramadan, gandaan pahala dia, Allah berikan pahala 70 kali ganda melaksanakan amalan wajib tersebut pada bulan-bulan yang lain. Inilah antara keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan, yang sudah pasti keistimewaan inilah yang kita nak ambil khususnya dalam bulan Ramadan, khususnya dari sudut tingkatan gandaan pahala yang Allah sediakan kepada kita dalam bulan Ramadan untuk sama-sama kita laksanakan. Nak buat sungguh-sungguh. Moga-moga kita dapat manfaat yang banyak dan amalan yang kita buat ini juga sebagai untuk kita jadikan sebagai amalan harian kita selepas daripada Ramadan nanti. Bukan hanya kita buat ni tuan-tuan, puan-puan sekalian, setakat berhenti bulan Ramadan je. Habis bulan Ramadan hilang. Kita tak nampak dah surau, kita tak nampak dah masjid, kita tak nampak dah tikar sejadah, kita tak nampak dah Al-Quran, kita tak nak dah tabung, sedekah tabung dan sebagainya. Kita hanya nak beribadah pada bulan Ramadan. Ni suatu yang tak betul. Kita nak pastikan bulan Ramadan ini kita tingkatkan amal saleh kita, dan amalan-amalan yang kita laksanakan ini akan kekal dalam diri kita walaupun tak semua, sebahagian dia, untuk kita tetap menjadi hamba Allah yang disebut la'allakum tattaqun. Semoga kamu beroleh takwa. Bukan hanya takwa di bulan Ramadan, tapi ketakwaan itu akan kekal dalam diri kita sehinggalah kita keluar Ramadan pun kita akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tak rasa di hari yang ke-12 ini, ataupun kalau kita boleh buat secara harian, kita muhasabah. Kita muhasabah. Kita nilai balik. Tengok balik. Hak yang kita duk plan bulan Ramadan ni nak buat sekian. Kalau ada di kalangan kita yang dah senarai dah, bulan Ramadan ni nak khatam Quran sekali. Bulan Ramadan ni nak sedekah tiap-tiap hari. Bulan Ramadan ni nak salat duha setiap hari. Bulan Ramadan ni nak pastikan semua salat 5 waktu dilaksanakan secara berjamaah. Bulan Ramadan ni nak pastikan tak tinggal tarawih tiap malam. Bulan Ramadan ini nak bangkit salat tahajud. Bulan Ramadan ni nak buat yang ni. Bulan Ramadan nak buat yang ni. Kita semak balik. Kita nilai balik. Kita muhasabah balik. Supaya kita berada di track yang betul untuk kita meneruskan baki Ramadan yang akan datang, yang masih lagi ada lebih kurang beberapa 18 hari lagi untuk kita tempuhi. Inilah yang perlu kita laksanakan sebagai orang yang beriman, untuk kita sentiasa muhasabah. Muhasabah boleh laksanakan setiap hari, muhasabah boleh laksanakan ikut fasa, tapi yang penting kita buat muhasabah. Kita buat muhasabah. Kalau orang bahagikan Ramadan ini kepada 3. Awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan ini 10 yang awal rahmat Allah Subhanahu wa taala. 10 yang kedua berada dalam keampunan maghfirah. 10 yang ketiga pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak ambil ikut fasa 10, kita dah pun berada di 10 yang kedua. Adakah kita bermuhasabah? Boleh setiap hari kita muhasabah. Malahan dianjurkan, Imam Ghazali menyebut dalam kitab, untuk kita
bermuhasabah setiap hari. Sebelum tidur kita muhasabah. Kalau ada kita dosa kita buat hari itu, kita istighfar. Kalau ada orang buat dosa kepada kita, kita maafkan. Kalau ada amalan yang kita nak buat, amal saleh tapi tak terbuat, kita boleh buat pada esok hari, pertingkatkan. Muhasabah harian yang perlu kita buat. Sebenarnya muhasabah ni tuan-tuan, puan-puan sekalian, bukan hanya kita laksanakan dari sudut ibadah kita. Malahan dari sudut pentadbiran, pengurusan pun kita yakin setiap jabatan, setiap syarikat, dia akan ada, dia panggil apa? Dia tak sebutlah muhasabah dalam syarikat tu. Dia review balik ke program dia, dia buat kajian semula ke, macam kita di peringkat negeri, Kedah, kita difahamkan BPN, bahagian bangunan ekonomi negeri akan buat untuk nak melihat plan pembangunan Kedah 2035 yang kita lancarkan tahun 2020, masuk tahun yang ketiga, duduk di landasan betul ke tak. Makna dia kita nak buat kajian semula supaya nak pastikan pencapaian kita tahu mana. Apa lagi yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita tambah manpower, yang perlu kita perbetulkan dari sudut pencapaian KPI dia. Apa lagi yang perlu untuk kita pastikan pelan pembangunan Kedah 2035 itu tercapai. Ini juga merupakan muhasabah. Jangan kita hanya anggap bila khatib, tadi khatib pesan kepada kita setiap minggu bertakwa kepada Allah. Takwa itu kita anggap ini perintah Allah. Setiap perintah Allah itu ada ganjaran pahala. Setiap perintah Allah itu merupakan sebahagian daripada agama. Kita kena buat, dia merupakan ibadah. Tapi jangan kita lupa, ada juga yang sering kali dipesan oleh khatib kepada kita, bukan hanya takwa. Khatib duk baca pada kita, kadang-kadang ayat ni dia baca di khutbah yang pertama, kadang-kadang dia baca di khutbah yang kedua. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal tanzur, dan tengok, perhati, muhasabah, apakah amalan-amalan yang kamu buat hari ini yang akan menjadi bekalan hari esok, yang akan jadi bekal hari esok, iaitu hari kita akan dihimpunkan di padang mahsyar, dibentangkan apa yang kita buat di atas muka bumi ini, pahala banyak mana, dosa banyak mana, kebaikan banyak mana, manfaat banyak mana, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala adili. Kena muhasabah. Makna dia, di samping khatib pesan untuk kita bertakwa, kita anggap pesanan itu arahan perintah Allah. Buat perintah Allah ibadah. Ada pesanan yang kedua dalam ayat itu, iaitu untuk kita muhasabah. Jadi kita muhasabah ini juga sebahagian daripada ibadah. Muhasabah dalam pentadbiran. Oh, kami muhasabah saat ni sebab nak menentukan hala tuju kita ni betul ataupun tak. Kita boleh capai ataupun tak matlamat yang kita letak di hujung. Pelan Kedah sejahtera, nak jadikan Kedah ini sebagai sebuah negeri yang berdaya huni. Rakyat boleh hidup dengan aman sentosa. Manusia yang kita bina, manusia yang seimbang. Infrastruktur yang ada boleh untuk memberikan keselesaan dari sudut ekonomi, pembangunan ekonominya, dari sudut infranya, dari sudut kemakmurannya dinikmati oleh rakyat. Kita telah pun letak
hala tuju yang jelas. Jadi kita buat muhasabah supaya kita akan capai. Adakah kita menganggap ia hanya sebagai muhasabah pentadbiran, kajian pentadbiran semata-mata? Sebenarnya ia juga merupakan muhasabah yang kerja yang kita buat muhasabah itu dikira sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan ibadah. Secara tak langsung tugas kita seharian hak kita duk buat kerja ni pun ibadah. Semua hak kita buat ni semua ni ibadah, tuan-tuan. Kita duduk di Wisma ni sebagai apa pun, kita main sehari masuk pukul 8, keluar pukul 5. Di bidang mana pun kita. Ini kerja kita. Ini tugas kita. Cuma kita panggil pekerjaan. Kalau petani, dia kerja di sawah. Nelayan, dia turun laut. Penoreh getah, masuk ladang. Kelapa sawit, masuk ladang. Mandu teksi. Ambil orang jalan raya. Grab dan sebagainya. Polis. Anggota tentera. Pemimpin masyarakat. Semua pekerjaan-pekerjaan yang kita buat ini sebenarnya ia merupakan ibadah kita selagi mana pekerjaan yang kita buat tidak ataupun kita panggil apa? Menepati perintah Allah. Pekerjaan yang halal. Kalau kita buat pekerjaan yang haram, itu taklah. Edak dadah. Toke judi. Jual arak. Itu benda-benda yang diharamkan. Ia bukan merupakan suatu ibadah. Tapi pekerjaan yang halal, semua kita buat ni sebenarnya mencari pekerjaan yang halal, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pegawai-pegawai yang kita bermuhasabah, mungkin kita hanya nampak perancangan kita itu setakat, ni setakat pentadbiran. Tapi sebenarnya perancangan kita itu sudah pasti matlamat besar dia, penghujung dia untuk memberi manfaat kepada manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas, Nabi sebut. Sebaik-baik manusia, orang yang memberi manfaat kepada manusia. Apa saja yang kita buat, kalau pekerjaan itu memberi manfaat kepada manusia, ia akan dikira sebagai amal saleh, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat, sidang hadirin, sidang penonton yang dikasihi sekalian, kita muhasabah, kerana muhasabah itu juga perintah daripada Allah dan ia juga merupakan ibadah. Dalam pekerjaan yang kita buat, yakinlah semua yang kita muhasabah untuk syarikat kita, untuk kita nak tingkatkan keuntungan, untuk kita nak berikan perkhidmatan yang terbaik. Pernah kita sebut dalam sidang DUN, dalam bab isu yang kita hadapi hari ini, usaha-usaha untuk kerajaan menaik taraf loji rawatan ayak kita, naik taraf paip-paip kita yang telah pun lama tidak diganti dah lebih 30 tahun. Jadi mungkin di waktu itu ada juga kesempitan menyebabkan gangguan bekalan ayak dan sebagainya, tapi usaha ini sedang dilaksanakan. Mereka yang terlibat untuk menaik taraf ini, tuan-tuan bayangkanlah, apabila telah pun siap, mereka yang jadi kontraktor, mereka yang kerja dengan SADA, yang kerja dengan JKR ini, tuan-tuan, manfaat apa yang mereka buat hari ini akan dinikmati berpuluh tahun. Berjuta orang yang akan mendapat manfaat daripada hasil kerja yang telah pun mereka laksanakan. Ya, mereka buat kerja, dapat gaji, alhamdulillah. Bagi upah itu juga sebahagian daripada tuntutan agama. Tapi bagi upah itu tidak menghalang daripada mereka untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang telah pun mereka laksanakan. 30 tahun orang duk guna pipe tu untuk ambil semayang.
Guna ayak masuk dalam pipe itu untuk kebersihan, untuk nak buat macam-macam, untuk minuman. Sudah pasti pahala yang kita akan dapat berterusan inilah antara sedekah jariah, kita yakin, usaha kita, ikhtiar kita. Jadi sebab itulah kita harap kita yang nak melaksanakan sesuatu pekerjaan yang manfaat dia akan dirasai oleh manusia yang banyak, orang ramai. Jangan kita sia-siakan peluang kita untuk melaksanakan pekerjaan itu dengan penuh baik, kerana kita yakin manfaat kita akan dapat bukan hanya segera dari sudut imbuhan, dari sudut allowance gaji, tapi yang paling besar adalah manfaat kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Hasil dia kita akan dapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala berlanjutan lamanya, walaupun setelah kita mati. Tetapi jika orang masih lagi manfaatkan hasil pekerjaan kita, kita akan dapat pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sidang hadirin, sidang penonton yang dikasihi sekalian, dalam apa jua pekerjaan, kita dianjurkan untuk melaksanakan dengan penuh itqan, teliti. Macam mana kita nak supaya bulan Ramadan ini kita laksanakan dengan penuh teliti. Ada plan, ada perancangan. Tadi kita sebut plan pembangunan Kedah Sejahtera. Kedah 2035. Dalam tempoh 15 tahun apa yang akan kita capai. Ada perancangan. Ada KPI. Itu tempoh 15 tahun. Puasa pun, dari sudut ibadah pun, bulan puasa yang mai kepada kita terhad 30 hari, 29 hari. Tempoh yang Allah berikan kepada kita ini, tempoh yang pendek ini, sudah pasti kita nak manfaatkan secara bersungguh-sungguh. Kita kena buat perancangan. Bagaimana kita nak memaksimumkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita boleh mendapat keistimewaan, gandaan, ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita dalam bulan Ramadan. Dan sudah pasti kita nak buat secara bersungguh-sungguh, penuh teliti ini, kita kena ada perancangan. Dan seperti mana dalam kitab, saya ambil kitab 40 hadis pembangunan insan sejahtera. 40 hadis ini yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri melalui Exco yang berhormat Datuk Ustazah Siti Aisyah Ghazali, Exco Pembangunan Insan, Pembasmian Kemiskinan, telah pun mengeluarkan buku 40 hadis pembangunan insan sejahtera. Hadis-hadis yang membicarakan tentang sifat-sifat yang perlu ada kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang sejahtera tu macam mana? Yang ada dalam hadis. Walaupun banyak lagi hadis-hadis yang lain yang dihimpunkan dalam kitab ini, 40 hadis. 40 hadis. Banyak. Kalau kita ingat masa yang berhormat Datuk Tuan Ibrahim, Tuan Man, menjadi Menteri Alam Sekitar dan Air. Kementerian beliau ada mengeluarkan 40 hadis yang berkaitan tentang air dan alam sekitar. Kalau tak silap. Makna dia Islam juga. Orang tak terasa asing. Dalam Islam ni juga membicarakan tentang kepentingan air. Dalam Islam juga membicarakan tentang kepentingan alam sekitar. Dalam Islam juga membicarakan tentang pembangunan insan. Mungkin hak tu biasa kita dengar. Tapi dalam bab alam sekitar, dalam bab ayat, sebenarnya Islam ini, panduan Allah dalam Al-Quran, daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakupi
keseluruhan kehidupan kita. Semua aspek ada. Sebab itu bila kita sebut ekonomi Islam, kita sebut sistem keuangan Islam, pentadbiran Islam, politik Islam, semuanya itu kerana ada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana kita ikut panduan itu, kita akan selamat di dunia dan juga selamat di negeri akhirat, insya-Allah. Hadis yang disebut dalam buku ini, itqan dalam pekerjaan. An Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka apabila melaksanakan sesuatu pekerjaan, seseorang itu laksanakan dengan penuh bersungguh-sungguh. Bila sebut pekerjaan, bukan hanya khusus kepada ibadah. Yang kita faham, ibadah ni biasanya kita buh dalam kepala kita, puasa, zakat, semayang, baca Quran, zikir. Tapi kita dah sebut dah tadi. Semua aspek yang kita buat berkaitan hidup kita ini, kalau kita buat benda baik, Allah suruh, itu merupakan ibadah yang akan menjadi bekalan akhirat kita. Termasuklah dalam urusan pekerjaan seharian kita. Kita duk pergi kerja tiap-tiap hari, itu merupakan ibadah. Kita di rumah dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, itu juga ruang lingkup ibadah. Sebab kita ada tanggungjawab, suami ada tanggungjawab pada isteri, isteri ada tanggungjawab pada suami, ibu ayah ada tanggungjawab pada anak-anak, anak-anak juga ada tanggungjawab kepada ibu ayah. Semua kita hidup ini dalam lingkungan ibadah. Ada tanggungjawab masing-masing yang boleh kita buat untuk kita mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan jiran ada tanggungjawab. Kalau kita buat jahat dengan jiran, dosa. Islam perintahkan untuk kita memberikan hak kepada jiran, memuliakan tetamu, macam-macam. Semua aspek kehidupan kita ini merupakan ibadah, dan Allah suka kepada mereka yang melaksanakan pekerjaan dia dengan penuh bersungguh-sungguh. Malahan disebut huraian hadis dalam kitab ini, pengarang kitab At-Taisir Syarah Jami'us Saghir, bantuan Allah akan turun kepada pekerja mengikut kualiti pekerjaan dia. Tuan-tuan, perempuan sekalian, kerja kita bukan hanya matlamat dia kita dapat imbuhan, tetapi kalau kita buat sungguh-sungguh pekerjaan kita, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan turunkan pertolongan dia, mempermudahkan urusan kita. Allah pelihara, berikan kebaikan kepada kita. Allah berikan kesihatan kepada kita. Allah berikan keberkatan pada apa yang kita perolehi. Gaji walaupun sikit tapi cukup. Pasal apa? Kerana kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Yang akan mencukupkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh mudahlah. Kalau orang yang mungkin telah nampak gaji dia besar. Tapi kalau dengan gaji besar, dia perhabis duit tu tak mana? Pitah hospital, tiap-tiap bulan masuk hospital. Tiap-tiap bulan masuk hospital. Dia duk perhabis kat hospital. Kereta dia mai aja hujung bulan je, adalah nak kena masuk workshop. Rosak tanu, rosak tani. Kita boleh semak. Kita boleh muhasabah balik. Mungkin ada berlaku kesilapan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tak bantu kita, tak turunkan keberkatan pada kehidupan dan rezeki kita. Jadi kita laksanakan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh,
dan khususnya di bulan Ramadan ini kita laksanakan dengan penuh sungguh-sungguh. Jadi kita dah sebut tadi, kita nak buat sungguh-sungguh tu kita ada perancangan apa yang kita nak laksanakan. Nah, saya yakin di kalangan kita tuan-tuan puan-puan sekalian dah merancang. Nah, kita dah rancang, kita ada perancangan awal sebelum masuk Ramadan. Kita muhasabah, kita tengok balik. Kita berada tang mana dalam perancangan kita, khususnya di hari yang ke-12 ini. Masih lagi ada beberapa hari lagi baki untuk kita laksanakan Ramadan. Kita ambil sebagai contoh. Yang terakhir, tuan-tuan. Bila sebut Ramadan, tadi kita dah sebut dah kita nak buat macam-macam. Nak baca Qurannya, nak khatam Quran, nak solat fardunya, secara berjamaah. Kita duduk tak mana dah. Solat fardu berjamaah. Kita nak solat tarawih setiap malam. Kita berada tang mana? Tak kira lah. 8 ke, 20 ke. Yang paling baik sebenarnya ikut imam setempat. Kita habis semayang kita tu, tarawih kita tu, ikut imam setempat. Ini bila ditanya pada Ustaz Azhar Idrus, bagus yang mana? Bukan Dr. Zul, tanya Dr. Zul, mantan mufti wilayah. Ikut imam setempat. Imam tu buat 8, habis witir 3, kita pun ikut imam lah. Kalau imam tu buat 20, campur witir 3, 20 lah kita. Yang penting kualiti kita beribadah kepada Allah di malam hari. Duduk tang mana dah tarawih kita. Kita nak solat duha setiap hari bulan Ramadan. Tang mana dah kita. Kita nak bersedekah setiap hari Ramadan. Tang mana dah kita. Dan juga apa lagi amalan-amalan lain, salawat kita, zikir kita, dan semualah perkara yang telah pun kita senaraikan sebelum masuk Ramadan. Tang mana dah kita berada supaya kita nak pastikan kita tetap berada di atas landasan yang betul. Yang terakhir, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton, sidang hadirin yang dikasihi sekalian, Ramadan antara yang Allah kurniakan kepada kita adalah mustajabud doa. Allah mustajab doa kita. Orang ataupun ketika berada di bulan Ramadan ini, bulan yang Allah istijabatud doa kepada orang yang beriman kepada Allah. Pertamanya, ada hadis Nabi sebut, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan tolak doa mereka. Allah tak tolak doa mereka. Allah makbulkan doa mereka. Cuma nak makbul bila? Ikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah takkan sia-siakan doa. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil antara orang yang Allah tidak akan tolak doa dia. Kedua, as-saimu hatta yuftir, orang yang puasa sehinggalah dia berbuka. Orang yang puasa sehingga dia berbuka. Ni tuan-tuan, kita sedang puasa. Tiap-tiap hari kita puasa lebih kurang 13 jam. Maknanya sepanjang tempoh 13 jam itulah waktu mustajab doa kita. Kita duduk tang mana? Berapa kali kita minta kepada Allah sepanjang kita jadi orang yang puasa ni? Berapa kali? Dan tempoh 13 jam. Sedangkan sepanjang tempoh itu, Allah beri peluang kepada kita terdiri di kalangan orang yang Allah tidak akan tolak doa dia. Jangan hanya tunggu semayang untuk kita doa. Sepanjang hari, siang Ramadan, kita jadikan tempat untuk kita berdoa kepada Allah. Yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Keduanya tuan-tuan, tempoh waktu yang mustajab. Hak tadi orang yang
Allah tak tolak doa dia. Hak ni waktu yang mustajab. Antara dia ketika hampir berbuka. Bagi kita yang berada di masjid, buka puasa masjid, surau, insya-Allah biasa buat tahlil, dia buat doa. Bagi yang kita buka puasa di rumah, ambillah ruang waktu 10 minit, 20 minit sebelum berbuka untuk berhimpun ramai-ramai satu keluarga, ataupun hak yang bujang duduk dengan kawan-kawan, duduk buka puasa di kedai, ambillah 10 minit nak hampir berbuka itu untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kerana waktu yang mustajab. Dan ada waktu yang mustajab yang bukan hanya bulan Ramadan tapi juga pada bulan-bulan yang lain. Tapi bulan lain kita kadang-kadang tak sempat. Ramadan ni kita sempat, bahkan semua kita melalui tempoh ini dengan jaga, iaitu waktu sok. Waktu sok, kita semua pakat mangkit sok waktu sahur untuk kita makan. Jangan hanya ingat makan. Memang makan tu sebahagian daripada sunnah. Sok tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu kerana pada sok ada keberkatan. Tapi jangan kita hanya fokus makan saja, sebab waktu ni juga waktu yang mustajab doa. 1/3 malam yang terakhir ini waktu yang mustajab doa sepanjang tahun. Cuma bulan-bulan lain kadang-kadang kita terbangun. Tapi bulan Ramadan memang kita bangun. 30 hari, insya-Allah 30 hari kita sok. Ambillah kesempatan waktu yang mustajab doa ini bukan hanya untuk makan, tapi kita bangkit sembahyang 2 rakaat. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Ikutlah 10 kali ke, 20 ke, 100 ke istighfar. Kemudian kita berdoa kepada Allah pada waktu yang mustajab doa ini. Moga-moga bila kita rancang waktu yang mustajab doa ini, siang harinya, malam harinya, tambahan malam-malam hari, waktu sahur ini, bila sebut malam, terbayang kepada kita satu keistimewaan Ramadan, iaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kalau kita duk maintain setiap malam, solat tarawih tak tinggal, solat jemaah tak tinggal, waktu sok kita bukan hanya makan, tapi kita susun atur dengan sembahyang 2 rakaat, mungkin tambah sembahyang hajat, tambah istighfar, tambah dengan doa kepada Allah, kemudian baru makan. Kalau kita mampu buat 30 malam, insya-Allah kita tidak akan terlepas pada malam yang Allah janjikan beribadah pada malam tersebut khairun min alfisyahr. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita beribadah dalam bulan Ramadan dan juga Lailatul Qadar, dan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal saleh kita. Di samping kita sedekah siang, sedekah juga waktu malam, kita duk pergi tarawih tu, sedekahlah waktu tu. Moga-moga sedekah waktu malam itu juga bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kita akan mendapat amalan yang banyak, ganjaran yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga usaha kita ni tuan-tuan bukan hanya bulan Ramadan, tapi akan terus kekal sehinggalah habis Ramadan, dan kita akan hidup selepas daripada itu juga sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa setakat itu untuk tengah hari ini. Moga-moga apa yang disampaikan, yang dikongsikan memberi manfaat untuk kita semua, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kelemahan dari saya sendiri saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala dan kemaafan daripada tuan-tuan puan-puan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an masyayikhina wa 'an ahlina wa 'an azwajina wa 'an abna'ina wa 'an banatina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الصيام، اللهم اجعلنا من أهل القيام، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل الجنان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.